أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم أو كما قال. وأما بعد Alhamdulillah wa alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi terima kasih, kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan kesibukan kita, kealpaan kita, kejahilan kita, kelemahan kita, kelalaian kita, namun Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putus menyeru, menjemput kita lagi dan lagi, sehinggalah hari ini kita bersama-sama dalam jemaah, dalam kuliah tauhid kita masih lagi di dalam satu perbincangan, satu bualan, satu muzakarah sesama kita berkaitan dengan ilmu tauhid yang mana menjadi teras. Senang saya mengingatkan tauhid ini adalah kepala, umpama kepala bagi badan manusia. Maka kalau tidak ada kepala, maka musnahlah manusia itu tanpa kepala. Kita biasa lihat manusia yang cacat OKU tidak ada tangan, biasa. Kita lihat orang yang OKU tidak ada kaki, itu pun biasa. Kita lihat orang-orang macam-macam OKU ni, bisu, pekak, buta, itu biasa. Tetapi kita tidak pernah melihat dan tidak akan boleh melihat OKU tanpa kepala, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka bila manusia yang tidak ada kepala ni, maka dikatakan ini bukan manusia. Ini adalah penanggal ataupun hantu, ataupun tak normal lah. Tidak boleh duduk atas muka bumi. Orang ni patut ditanam jadi hidup. Itulah kita manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat dosa-dosa, kesilapan, kejahilan yang ada pada cabang-cabang ilmu itu biasa. Tetapi tauhid ini bukan biasa-biasa. Kita perlu tauhid ini kerana dia adalah kepala bagi badan. Maka kita tanpa tauhid, maka hancur musnahlah segala amal kita. Segala kita punya kepribadian kita, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan musnah. Dan akan kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang kosong, yang zero, yang mana bankruptcy kita panggil, pokai di depan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah dirakam dalam Quran, dalam surah Yasin yang kita biasa baca, biasa banyak kali baca dalam Yasin tahlil kita. Bagaimana mereka yang balik kepada Allah dalam keadaan yang musnah, yang mana yang tidak mendapat keuntungan. Maka ini tauhid ini yang kita datang, kita hadir ini untuk kita dapatkan, untuk kita dapatkan bukan sekadar kepala, tuan-tuan. Bukan sekadar kepala ini adalah hanya hiasan, tetapi lebih daripada itu. Kan? Ini apa kita dalam Quran ada beritahu berkaitan dengan perkara ini. Hal ini adalah at-tijaratan lan tabur. At-tijaratan lan tabur. Yang mana inilah hadhi tijarah, inilah perniagaan. Perniagaan yang lan tabur, yang tidak akan kerugian, yang tidak akan jatuh saham dia.
hadhi tijarah lan tabur. Allah Ta'ala jamin, Allah Subhanahu Ta'ala janji, orang yang datang kepada tauhid kepada Allah, orang yang datang kepada Allah dengan tauhid, orang yang kuatkan akidah, orang yang mencari Allah, mengenal Allah, usaha untuk Allah, inilah perniagaan yang tidak akan rugi sampai bila-bila, insya-Allah. Malah kekal buat selama-lamanya, abadan abada. Jadi insya-Allah perniagaan yang bagaimana? Kita umpamakan anak-anak kecil yang baru masuk kursus perniagaan. Kita nak berniaga, kita nak berjaya, kita nak berniaga, kita nak berjaya, nak jadi yang berjaya, kita kena ikut orang yang telah berjaya. Siapa yang telah berjaya? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW yang mulia telah berjaya hari ini. Hari ini tengok empire perniagaan Rasulullah SAW yang begitu hebat, yang handal sekali, yang digeruni oleh musuh-musuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa tarbiyah Rasulullah? Itulah Allah Subhanahu wa taala yang businessman. Allah Ta'ala yang usahawan. Allah Ta'ala ada perniagaan dia sendiri, ada produk dia. Apa produk Allah Ta'ala? At-Tauhid. Dan itulah perniagaan Allah SWT. Mengesakan Allah, mencari Allah di dalam dunia yang fana ini, sudah pasti itulah perniagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana-mana azan yang telah dilaungkan dalam masjid seluruh dunia mengatakan Allah Maha Besar. Ini perniagaan Allah yang membesarkan Allah. Allah bagi tahu pada seluruh alam. Allah beritahu semua, Allah isytiharkan perang kepada mereka musuh-musuh, dan nak maklumkan yang siapa Allah, bos segala bos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian pengakuan syahadah ada dalam azan. Itulah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila pengakuan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, hamba-Nya berada. Pengakuan itu disusuli dengan perbuatan bergerak menuju kepada hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, menuju kepada solat. Pengakuan ikhlas buat menuju kaki kita, menuju fizikal kita, menuju kepada solat. Solat kenderaan sebagai transport kepada Allah, bukan terus tunggu Allah. Ada transportnya. Di mana dia punya airport dia? Transport kapal terbang, flight dia, airport di mana? Masjid. Itu airport dia. Nampak? Saya dalam kuliah tauhid saya lepas ada melukis. Saya suka melukis. Kalau kita lihat, izinkan saya melukis. Boleh sikit? Sikit. Saya pusingkan sikit kan. Tapi ini boleh kan? Jadi tengok saya lukis. Ini pengajian, kita lihat tasawuf dengan sains ni ada kaitan. Kalau kita lihat, siapa yang tak ada kaitan kata tak ada kaitan, tak ada masalah lah. Kita tengok. Okay, tengok. Kalau kita tengok orang yang sujud, yang atas ni orang sujud. Kapal terbang ni dia kadang sujud sebenarnya. Tak jauh beza dia dengan sujud. Fizikal kapal terbang ni sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fizikal kapal terbang dia tak boleh buat macam ni. Dia tak boleh buat bentuk lain, buat bentuk bulat ke, dia buat bentuk panjang macam ni ke atas ke, tak. Dia akan bentuk macam ni juga. Kenapa? Kenapa dia bentuk macam tu? Sebab ada lakaran sujud kepada Allah. Kapal terbang kalau tak sujud dia tak boleh naik. Dia tak boleh naik atas. Jadi begitulah juga dengan manusia ini yang sujud kepada Allah ni, umpama flight, umpama transport. Kalau kita tengok semua orang sujud, berapa orang sujud di masjid ni, masjid sebagai airport, manusia itu sebagai kapal terbang yang disusun. Kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah keadaan kita punya transport di dunia. Kita lihat kapal terbang yang berada di seluruh dunia, mereka ada kaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kalau kita melihat kepada rujukan kuliah kita yang lepas, yang mana kullum fi falakin yasbahun, semua sekali makhluknya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang masing-masing, tugasan masing-masing. Bintang sujud kepada Allah, matahari sujud kepada Allah, angin sujud kepada Allah. Semua berada di dalam sujud kepada Allah. Mana mungkin manusia, makhluknya keluar daripada sujud kepada Allah? Mana mungkin? Menjadi mustahil mereka keluar daripada sujud kepada Allah. Seluruh makhluk berada dalam sujud kepada Allah, walaupun dia kafir. Sujud di sini bermakna bukan sujud di kepala dengan di fizikal yang kita lihat sujudnya orang Islam kepada Allah. Sujud di sini ialah sujud mereka menjalankan tugas mereka sebagai hamba yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi fi hadhihi tijarah lan tabur, ini adalah perniagaan yang tidak akan rugi. Lepas hayya 'ala solah, lepas sujud kepada Allah, hayya 'alal falah, dah diisytiharkan kepada Allah, daripada Allah kepada kita semua, pada makhluknya. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kejayaan yang macam mana? Kejayaan yang macam mana? Allahu Akbar. Kita tengok orang-orang yang telah berjaya sebelum kita. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan berkat-berkat kita berada bersama dalam kuliah tahun ini, insyaAllah kita mendapat kejayaan luar biasa. Luar biasa yang tidak boleh terfikir di dalam akal manusia dan makhluknya. Dan ini Allah simpan rahsia ini. Bagaimana kita sematkan tauhid ini kepada Allah di dalam hati kita, di jauh benak hati kita, jiwa kita, pemikiran, darah kita, 7 lapis yang dalam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan, akan menyembunyikan sedalamnya rahsia dan kebahagiaan itu kepada kita balik. Lagi dalam tauhid kita kepada Allah, lagi dalam, lagi jauh kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba. Lagi dalam kita simpan rahsia Allah kita kepada dalam hati kita, dalam badan kita, amal kita, dalam bersorangan kita, dalam keluarga kita. Lagi gembira Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ini tauhid. Kehebatan tauhid. Allah tak tanya solat kamu macam mana. Allah tak tanya solat dulu, tak. Allah tanya Rabb kamu dulu, Tuhan kamu dulu. Siapa yang kamu sembah sebenarnya? Dan Allah beritahu dalam Quran, aku cabar kamu cari Tuhan yang macam aku. Aku cabar kamu cari Tuhan yang sebaik, sehebat aku. Allah buat pilihan, Allah cabar kita untuk cari Tuhan-Tuhan lain yang boleh menyamai ataupun sama hebat dengan Allah. Dan secara tidak jumpa sampai bila-bila. Hanyalah Dia Allah yang yang begitu yang begitu terbaik kepada kita hamba-Nya, sebagai hamba-Nya. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah sebagai mukaddimah kita pada tauhid ini perlu dipupuk, perlu ditanam dalam hati kita, insya-Allah, untuk kita charge balik, supaya kita panggil recharge kita, maknanya kita bina balik semangat tauhid ini di dalam hati kita, mempelajari, mencari dan terus mencari Allah Subhanahu wa taala. Kita belum pernah dengar lagi cari harta karun. Kita biasa dengar mati tak kesampaian. Orang kata musnah, tak kesampaian. Pergi ke mana-mana cari harta karun, cari harta dunia, cari gunung Everest, gunung tertinggi, banyak mati. Ada yang pergi bulan, banyak mati, tak berjaya. Tetapi mencari Allah, jarang kita dengar. Daripada mana? Baru cari Allah dah tak berjaya. Kita tak pernah dengar cari Allah tak berjaya. Kata-kata yang cari Allah semua berjaya. Allahu Akbar. Isunya kita tak pernah cari Allah. Sedangkan Allah lahirkan kita di dunia ni sebenarnya illa liya'budun, hanya untuk Dia, hanya untuk cari Dia. Tak jumpa cari, tak jumpa cari. Tapi kita tinggalkan kerja kita, kita buat kerja orang lain. Wa na'udzubillah. Yang paling malang lagi, kita buat kerja Allah Ta'ala pula. Ini sedang kita bincangkan perkara ini dalam perbualan-perbualan online kita pada setiap minggu, insya-Allah. Untuk sikit sebanyak mungkin kita tak nampak kan, kita tak nampak. Yang Maha melihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta
Apa yang kita harapkan adalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama kita dan pandu kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah Abang Man mungkin boleh bagi sedikit sebelum kita sambung kita punya topik tajuk kita yang seterusnya. Mungkin Abang Man kupas sikitlah, ulas sikit berkaitan dengan nota yang lepas, insya-Allah. Assalamualaikum. Lepas tentang Colby. Boleh bang, terus bang. Ya. Pendakwah. Pendakwah kena cari ilmu tu sebagai IC ticket. Kena jap. Saya tulis ringkas-ringkas lah. Tak ada yang Tak apa, boleh lebih secara apa dah? Kita panggil secara ringkas je. Secara ringkas. ringkas. Abang Man ada belum kemas kini lagi yang lepas. Belum kemas kini ya, Pak. Oh. Sebab maklumlah kalau gegar. Baik. Tak apa Man. Siapa yang boleh bantu? Abang Azhar ada? Abang Azhar tak ada semula minggu lepas. Abang Azhar tak ada. Okey, saya baca. Dalam berdakwah, Ya. kalau tak cukup senjata, sudah kita jadi kalah dalam gelanggang sendiri kalau tak cukup senjata dalam berdakwah. Menjadi salah ialah fitnah ilmu. Macam mana ulama versus ulama, parti versus parti. Sehingga kita sendiri Ustaz tahu Ustaz, Boleh. Ustaz tahu apa? Ya Ustaz, pakai bukan pakai tahu. Kita pernah cakap itu pendakwa-pendakwa kita yang contoh dari dai yang ada dan dalam biasa yang keluar ni kadang-kadang dia berceramah tidak ikut, dia main cakap tapi tiada pengisian. Yang abang nampak itu yang Ustaz tak ada cerita. Lepas tu tauhid ni dia menjelaskan apa yang terkabur. Banyak kebanyakan yang sampai pendakwah ni suka menjadi glamour je. Dia tidak mengutamakan iman dan tauhid. Utamakan iman dan tauhid. Takut disebabkan oleh itu kita takut kita akan jadi ego. Jadi ego sifat takabur yang ada kat diri kita tu akan menjadi kita jadi sombong dan macam tak sedar kejahilan agama, tak beri masa untuk Allah, tak beri masa untuk diri sendiri, kena ego. Yang biasa kena racun ini rasa ditipu, rasa bijak pandai, sombong pun tak nak turun sikit, tak nak belajar. Maksudnya tidak, dia ego lah Ustaz. Maksudnya dia tak nak belajar, dia rasa diri dia betul lah dalam berdakwah tu. Sombong dalam konteks tauhid, nampak macam okey je. Lepas tu cerita tentang wujud penyakit hati, merasa diri itu ajaib, rasa taksub pada diri sendiri, keakuan tu lebih. Lepas tu macam contoh, okey juga aku ni, handsome juga aku ni, rasanya cantik juga diriku ni. Berkata seperti itu akan menjadikan kita jadi syirik kepada Allah. Bahawa kita mengagungkan diri sendiri. Allah. Mulanya
bermulanya syirik halus. Kita takut kita akan jadi kelemah kekufuran sebab kita dah mula memuji diri sendiri bukan kerana Allah. Rasulullah SAW, Nabi dah ajar bahawa tengok kedudukan diri sendiri dulu, jangan lihat pada lihat kebaikan sendiri. Yang terbaik lihat kedudukan diri sendiri. Itu Ustaz kita kibir adalah membawa syirik kepada Allah. Sifat iblis, laknatullah, na'udzubillah min dzalik, itu merasakan diri lebih baik dari orang lain. Allah. Jadi lebih dahsyat, mulia, wali, katakan wali, hebat, akulah ahli syurga, dia kata. Suma'ah maksudnya tidak bersyukur. Salah rasa macam tak cukup je. Itu yang menyebabkan kita rasa kufur dan kafir. Saya tak masuk. Surah Al-Baqarah, bagaimana kita tak makan. Oh, okey. Dalam surah Al-Baqarah yang Ustaz cerita tu, bagaimana iblis tak mau lantik sebagai tidak lantik sebagai pemimpin dunia. Dia merasa dirinya sepatut yang dia dipilih sebagai pemimpin, bukannya Adam. Oleh kerana iblis melanggar perintah, maka Allah Ta'ala dia telah ingkar dan Allah hukum dia. Sebabkan kesalahan kecil ni lah, oleh kerana iblis ni sombong, maka sebab itulah Allah keluarkan dia daripada sistem perancangan Allah. Hukumnya kafir. Abang Man, ada apa ayat yang saya baca minggu lepas berkaitan dengan iblis? Punya surah Al-Baqarah tu kan? Ya. Ada apa? Dalam tardo kan? Wa iz qala rabbuka lil malak. Boleh ambil ayat 30. Ayat 30 sampai ayat 35. 30 surah Al-Baqarah aku dah ambil buka kan? 30 36. Satu muka pun boleh. 30 37. Boleh notakan. Boleh ambil. Dah ambil aku Surah tu tulis dulu. ambil nota Surah Baqarah ayat 30 sampai 37. Ayat page surah Baqarah ini penting untuk kita baca. Yang ni sebagai pagar kita tauhid, pagar tauhid kita untuk mengenal, membezakan mana iblis mana Adam. Kalau kata-kata kita tidak mengambil ayat ini sebagai kita punya dalil ataupun pagar benteng kita, itu yang bocor tu. 30 37 yang paling baik. Saya dah baca dah minggu lepas. Saya harapkan jemaah kita, jemaah pelajar kita sesama dengan kita ni boleh baca dulu, kemudian boleh hafal lah page ni, insya-Allah. Page ini walaupun dia satu page saja, walaupun 7 ayat dan satu page, ada 15 baris, tetapi bermakna, sangat bermakna. Kerana ini dia punya sejarah hanya terpatrinya agreement antara iblis dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ni. Start bermulanya dia dikeluarkan daripada syurga tu, sejak mula dia laknat dan agreement. Ini page dia. Nampak ada singkat tetapi mendalam. Jadi kalau iblis ni dia kalah yang kata baca surah Baqarah pagar rumah, sebab ada ayat ni lah. Sebab ada ayat ni. ayat 30 hingga 35. 37. 30 hingga 37 ya. Ya, satu page. Ustaz ulang kan? Satu muka surat. Satu muka surat daripada 30 37. 10:37. Okey. Dia dapat. Mana kita menghafal bagus. Hafal sebagai satu perisai. Kita boleh masuk pada perisai kita. Okey, insya-Allah. Jadi yang mana sesiapa yang mengamalkan ataupun ada simpan ayat-ayat ini, ayat penginting ini, dikatakan Allah akan zahirkan iblis tu akan tidak boleh masuk dalam jasad dia. Kalau nak masuk pun kita boleh nampak dia tak boleh, dia seolah-olah macam ada current lah kita panggil.
Sebab ni perjanjian yang besar sebenarnya. Siapa yang tahu ni langit ni cerita. Ni kayak masa Nabi Adam pun tak ada lagi. Cerita ayat itu pun Nabi Adam pun tak ada lagi. Kerana sumpah lah, Allah bersumpah dengan ayat tu kan. Ya. Dengan Syekh cakap tu ya Ustaz, yang Ustaz bagi pasal surah tu kan. Ada lagi Ustaz dia cerita, kita mesti ambil sikit yang macam tu. Betul lah, terima kasih Ustaz bagi yang surah Al-Baqarah tu, bagus. Terima kasih. Jadi Abang Man bagi satu dua ulas untuk apa panggil pandangan ataupun sentuhan daripada hati Abang Man sendiri, kesan daripada kuliah kita yang lepas ni. Dan apakah tindakan kita sebagai orang biasa, sebagai kita pembelajaran ni, apa tindakan langkah pertama Abang Man nak lakukan untuk kita kemaskini kita panggil tauhid kita? Yang Abang nampak dah, kalau dia zikir ni tadi, kita kena kemaskinikan banyak zikir Allah yang untuk kita buang segala zulumat. Buang segala zulumat tu maksudnya zikir Allah yang tak bagi surah Al-Baqarah tu, memanglah nak kena hafal, saya rasa. Dan sampai masa untuk kita menghafalnya Ustaz. Sebab syaitan dia boleh masuk dalam tempat kita, dia tak kisah dah kita dia boleh masuk. Dia abang nampak dalam kelemahan kita di segi Abang Man ni pun lemah, dan penyakit senang serang, dia pun sama masuk. Tak alalkan ilmu dia Ustaz. Baik, alhamdulillah, jelas. Syukur sebab itu dalam kuliah kita kena sentiasa berdoa. Orang alim, orang-orang yang mahir dalam bidang ilmu ni, disiplin dia cukup jaga. Dia cakap pun tak banyak, kemudian dia lebih kepada dalaman. Maksudnya lebih kepada memohon kepada Allah SWT. Amalnya pun tak berapa banyak, tapi dia lebih kepada skill bila Allah Ta'ala terima doa dia akan pergi kat situ. Dan juga apa yang isi doa dia, itu yang sangat kita kena tambahkan doa-doa kita. Jangan doa kita masih ditakut yang lama, yang 10 tahun dulu tak pernah update kan. Hasil doa itu je kan, Rabbayani Sighara itu je. Kita kena update lagi, kita kena tambah lagi dan minta doa-doa khas ni daripada orang alim, orang guru-guru kita. Dan guru-guru kita akan bagi. Tapi saya pun selama kat sini pun tak ada orang minta. Itulah. Jadi kita sebenarnya kalau kita bagi, dia menjadi masalah, orang tak ada amal. Orang takkan amal. Kalau minta baru kita bagi. Itu pun terpulang lah benda dia kan. Yang abang nampak update, kita update ialah bila kita bagi pada guru atas, untuk sahabat-sahabat yang dengar ni, bila kita dah mula doa pada guru atas, macam contoh abang bagi doa pada perjuangan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat turun kepada guru kita, kepada ustaz sendiri, memang betul. Alhamdulillah betul. Kalau kita buat dengan ikhlas, insya-Allah Allah bagi lagi dengan bagi lagi. Walaupun kita jauh kan. Walaupun Allah jauh, saya dalam keadaan susah, sakit, jadi pun ada kita sama-sama jemaah. Mana daripada jauh, tak minta saya doa ke sana, saya pun buat sama. Betul Abang. Inilah tali kita panggil sanad. Kita panggil sanad tali kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mampu, diri kita ni manusia lemah ni, kita bukan kita yang nak bawa rahmat, bukan kita yang nak bawa berkat, yang rahmat, yang cukup, yang kuat, yang segala-galanya datang daripada yang maha kuasa itu tadi. Maha kuasa ni pula dah ada simpan macam-macam segala ilmu, segala kekuatan. Jadi dia yang mencerahkan kita, dia yang menyelesaikan kita, dia yang memutuskan segala apa saja rantaian yang tak baik pada kita. Yang syaitan ni dia pula tangkap kita daripada bawah. Mereka ni duk rantai kita, duk gari kita, duk gari kaki, gari tangan, tak nak bagi kita pergi semayang, tak nak bagi kita belajar, yang rosakkan kita, sakitkan kita. Apabila kita sakit, dia suka seronok, padan muka kau. Dia ketawakan kita. Bila kita sihat, dia lawan kita cara lain pula, cara politik pula. Bila kita sihat macam saya ni, dia cara lain pula. Orang tukang ubat, cara lain. Orang yang kena ubat, cara lain dia uji.
Orang yang jahil cara lain. Segala setiap orang tu dia dah siapkan dah. Jadi itu penting kita kena permohonan doa kita. Jadi kita kena banyak doa. Betul. Kita sebenarnya nak keberkatan ni, kita datang keberkatan datang dari Allah Subhanahu Taala. Mari kita kena tahu tertib dia. Tertib, disiplin ilmu dia. Kita tak boleh main curi je. Kita tak boleh main curi ilmu yang Allah punya. Kita tak, walaupun itu hak orang awam, orang kata kita orang Islam, hak orang Islam dia kata. Dan hak wakaf. Tuan-tuan dan dimati Allah, perkara ni satu penipuan yang besar. Bukan semua ilmu yang boleh kita war-warkan, bukan semua yang boleh kita syiarkan. Kalau kita syiarkan, tak payah saya cakap nanti kan orang kenakan saya pelik kan. Mana ilmu syariah kita sebagai orang Islam, hak orang Islam, ilmu syariah kita sekarang ni mana pergi? Abang ada belajar ilmu syariah? Ilmu syariah, ulum syar'i, pejabat agama tahulah. Ulum syar'i. Itu undang-undang kan, ulum syar'i. Ulum syar'i ni meliputi semua sekali. Ulum syar'i ni maknanya hukum ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Taala dari segi ibadah, sehinggalah perundangan, sehinggalah hukum hakam, sehinggalah hudud, sehinggalah pentadbiran negara, sehinggalah perundangan syariah, dan tu yang termasuk kisas, hudud, dam, kifarah, fidyah, yang ada dalam perkara-perkara ni. Kemudian jenayah, muamalat, munakahat, muasyarat, tak ada dalam kita punya syllabus. Langsung tak ada. Itu sebab saya kata di manakah ulum syar'i ni? Tak ada. Maknanya dihaidkan ataupun disorokkan. Di mana? Di mana? Kita sebagai orang awam Islam nak belajar mana? Tuan-tuan, saya tak nak cakap perkara ni, semua orang akan tahu. Tapi kita sedar ke tak sedar, kita ni tak ada dalam platform itu. Ya, saya memegang diploma pengajian syariah. Saya seorang je lah. Habis saya dah ada dalam syariah ni, dah ada diploma, dah ada kita panggil tauliah, dah ada ijazah, dah ada sebagainya sebagai syarat asas. Tetapi yang kita lihat daripada konteks hari ni pada orang awam, di manakah mereka? Jangan kata diploma, sijil pun tak ada, S pun tak ada, apa pun tak ada. Yang berimpun kita pada hari ini sebab inilah. Ustaz maksudkan orang awam tu ialah dia maksudnya apa tu orang awam? Dia tak ada konteks ke? Macam pemahaman untuk cari itu belum sampai. Tak, itu sebenarnya itu yang saya nak berkata, nak connectkan, nak maksudkan yang mana ada setengah orang kata, kita ni mendengar orang kata, orang komplain ilmu Allah ni tak boleh disimpan, mesti disyiarkan, mesti disiarkan, tak boleh duduk dalam gua, dalam hutan, dalam pondok, tak boleh, kena dikongsi untuk orang ramai, untuk disampaikan, dipublishkan, apa kita panggil, dikomersialkan sebagai lebih kurang macam tu. Macam mana yang media kita buat, TV kita buat, kan? Tetapi hakikat sebenarnya saya beritahu, tomahan ataupun perkataan-perkataan yang dilontarkan ini adalah satu penipuan. Penipuan maksudnya apa? Kalau betul nak disiarkan, mana ulum syar'i kita sebagai orang awam yang asasnya ilmu syariah yang sepatutnya kita terima, kita tak terima hari ini. Tuan-tuan, kita tak terima. Tidak ada pengajian khusus syariah ini untuk bagian orang awam, tak ada. Saya tanya Abang Azhar ada belajar syariah? Tak ada. Sedangkan syariah ni ilmu syariat. Terasa sikit pun ada. Syariah ni maknanya ilmu syariat. Kita kata kita syariat Islam, kita ada 4 syariat. Apa? Tarikat, hakikat, marifat. Syariat pun tak ada. Yang step pertama pun tak ada. Ini hakikat yang sebenarnya. Apa? Apa suruh suka dia menyimpan itu? Padahal itu dia ialah hakikat. Abang Man, kita sebab tu kita
Pelan-pelan tak apa, pelan-pelan tak apa. Sebab tu kita jangan gopoh perkara ni. Sebab dia memang kontroversi. Sebab benda ni menjadi perpalahan besar. Sebab apa? Benda ni kita baru bermula, Ahmad. Kita baru mula. Jangan kita rasa dah cukup. Ustaz, ingat tak Ustaz, masa saya jumpa Ustaz, masa kat kampung Maya dulu, saya buat buku tu. Buku tu menerangkan syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Saya tunjuk kat Ustaz, tapi benda ni ialah bahaya, dia kata. Benda bahaya, dia kata jangan. Tapi bila saya tengok itu, saya nak dalam lagi nak tengok. Kok ada guru yang boleh mengajar kita taklah. Jadi tu bukan dia salah. Tarikat. Tak ada orang yang mengajar tak, betul tak? Dia semacam contoh guru yang mengajar kita taklah nak cari Allah. Ada. Dia macam ni rasa dekat pondok-pondok lah kot. Memang. Tapi Dia tidak ada di tempat awam lah. betul tak kata syariat pun boleh dapat macam mana? Tak syariat pun tak dapat lagi. Ya, Abang Mai, Abang Zahar dan semua sekalian jemaah yang ada dengan kita sekarang ini, mungkin sekadar perbualan saja kita mampu buat. Inilah kita mampu buat yang permulaan tapak pertama kita. Kita tak mampu buat, kita belum buka buku tu lagi, belum lagi mula kitab tu. Cuma saya persoalkan saja. Kadang-kadang tu sebab kita jangan terasa shock dengan diri kita sendiri. Jangan kita terperasan yang kita yang dah mampu ataupun dah menguasai ilmu, sedangkan syariah tu sendiri tidak ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Pengajian yang secara khusus pun tidak pernah kita masuk. Dan bagaimana rupa syariah tu kita pun tak tahu. Wallahu a'lamu. Sedangkan dalam syariat saya baca nak sebut wallahu a'lamu ni kena belajar dengan dalam syariat saya jumpa. Di luar syariat saya tak jumpa wallahu ta'ala a'lamu. Perkataan yang hanya Allah yang mengetahui ni saya jumpa masa saya mengaji syariah. Kalau di luar pengajian syariah saya tak jumpa. Nak sebut wallahu ta'ala a'lamu ni hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Dalam syariah saja yang telah ada diajar, dididik kita untuk menyusun perkataan-perkataan insya-Allah, wallahu ta'alamu, masya-Allah, bismillah, masya-Allah. Ini semua berada perhadapan tertib di dalam syariah. Bukan saya ambil daripada guru saya cakap tak. Sehingga ke dalam syariah ni peradaban agama, peradaban Islam ni dia ajar nak cakap apa. Macam ni. Dalam syariah ni kata saya dalam syariah, kalau tuan-tuan tanya saya, sebab tu saya boleh soal jawab. Sebab saya dah bersedia, sebab saya tahu apakah saya nak buat selepas pertanyaan ni buat. Yang pertama tertib orang tanya dalam syariah, dalam syariah, ilmu syariah ni ulum syar'i, bila tanya soal jawab kita panggil musyaqqah ataupun permasalahan dalam kehidupan, dalam ibadah ataupun sebagainya, disoal daripada orang awam kepada orang yang bijak, orang yang mahir, kan? Jadi orang yang mahir ini dia tertib dia apa dia? Kita yang mahir ni kita tak boleh cakap terus kepada jawapan itu. Kita kena letakkan sandaran dulu. Kita kena sandar kepada Allah dulu. Di mana ayat tu? Untuk kita panggil undang-undang ataupun tertib peradaban dia. Di sini. Dan kita tidak boleh cakap pada pendapat saya, tak boleh, haram. Dalam syariah tak boleh pada pendapat saya. Jangan bagi pendapat saya. Kerana kita ni tidak layak meletakkan pendapat apa-apa pun sebenarnya. Dalam pengajian syariah nampak tak berapa jauh kita. Kalau kita pandangan saya macam ni, pandangan saya. Saya kalau ada saya minta maaf, saya memang tak nak, tak boleh. Memang dalam undang-undang tak boleh. Tak boleh meletakkan pandangan peribadi dalam meletakkan hukum makam syariah agama ni. Tak boleh. Mesti kena ada sandaran. Sandaran ni siapa? Paling tidak pun ataupun paling jahil lah kita, ataupun kita tak nak cakap siapa yang cakap, siapa riwayat, siapa perawi dia, daripada mana hadisnya, sekurang-kurangnya kita ambil balik daripada orang-orang alim cakap. Sebagai contoh, telah diberitakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nampak tak sandaran? Kita tak sebut nama perawi, namun kita perlu sebut dari segi daripada mana konteks dia, daripada mana sumber tadi, daripada hadis. Hadis itu sama ada pecahkan yang ke mana, itu belakang, itu perkara lain, tetapi ada sandaran dia. Kalau jahil juga, tak tahu juga di mana hadis ke Quran ke apa,
saya mendengar guru-guru orang-orang alim telah bagi tahu. Nampak? Saya dengar tuan-tuan guru, saya dengar di mana-mana tak tahulah. Tuan guru telah bagi tahu. Jangan cakap pada pandangan saya. Itu dia punya Disiplin je lah. Peradaban tu penting peradaban ilmu. peradaban ilmu tu, itu yang penting syariah. Ini saya belajar dalam syariah. Jadi bagaimana kalau orang awam yang tidak ada syariah? Sebab apa? Perkataan saja yang kita dah belajar kauli itu dah boleh menjahanamkan syahadah kita. Boleh merosakkan akidah kita, boleh jadi kafir. Dan dia akan berbalik pada syariah tadi. Untuk membetulkan tu kena balik pada syariah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat saya, pengajian yang kita tengah bincang ini adalah dalam daripada cabang daripada ilmu syariah. Allah subhanahu. Kita panggil yang asas, al-asasu al-muqaddimah fi ulum syar'i. Ini yang kita lihat, perkara ini yang tidak terdapat di dalam masyarakat hari ini. Saya yakin dan saya pasti ada orang ramai yang tidak bersetuju dengan perbualan kita pada petang ni, ataupun setiap slot, ataupun kita punya episod-episod kita yang sengaja kita kongsikan, bukan untuk sesiapa tetapi untuk rujukan dan sikit sebanyak nasihat yang untuk pada diri saya dan juga semua orang. Bukan saya yang nak buka syariah ini, bukan saya yang punya. Saya cuma berkongsi saja sikit sebanyak asasnya, dan janganlah tuan-tuan kecil hati dengan saya di atas perkongsian ini. Mungkin sudah pasti ada tembok-tembok yang perlu kita pisahkan, yang perlu kita buang untuk kita melepasi, tembus perkara ini. Saya pasti. Jadi mana-mana di luar kotak kita, di luar kawasan kita, di luar yang masih mengintai, melihat kita punya apa kita panggil laman kita ni, mungkin banyak persoalan di belakang yang kita tidak tahu, setuju tak setuju dan sebagainya. Dan ada juga yang menuduh, memfitnah sebagai pahaman-pahaman, mensyirikkan orang pula, mengkafirkan orang pula. Wa na'udzubillah. Ada yang menjurus kepada situ. Dia menyangka, dia berfikir kerana tidak ada pokok. Apa man? Kerana tidak mempunyai pokok, tiba-tiba jumpa je pokok durian, buah durian dah jumpa, berdebuk satu guni datang ke depan rumah dia. Dia mengamuk, dia kata, tak mana durian kau curi dah. Nampak tak? Kita ni dah dapat pokok, kita tanam daripada kecil, benih kita semai, kita siram, kita modal keluar baja, buah-buah pokok sampai buah-buah dah bertahun-tahun, dapat hasil, kita hati besar nak sedekahkan kawan, sampai kawan tak tahu menau, kau curi mana ni? Sakit tak hati kita? Kita semai ni, ilmu ni bukan kita rembat mana-mana, kita belajar daripada anak pokok. Dan daripada anak pokok tu pun bukan kita pergi curi anak pokok orang, kita pergi beli dengan modal kita sendiri. Wallahi, kita keluar modal. Dan kata saya, guru-guru semua keluar modal, semua jaringan kita keluar modal, bukan free. Tiba-tiba dia kata kita ni perompok, tiba-tiba dia kata kita rompak, ataupun dia tuduh kita ni syirikkan orang. Dia tak setuju dengan perkataan qalbi, fi'li yang kita bincang ni. Dia tak setuju. Kau pandai-pandai kafir, mana boleh kafirkan orang? Tengok tak? Dia dah dengar dah lah, curi-curi dengar. Kau pokok dah tak ada, buah kita bagi pun tak mau. Buah pun kata kita curi pula. Bagi percuma. Nampak Allah kata ini, falawla fadlallahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Kalaulah tak ada hadirnya rahmatku, kasih sayangku, maka nescaya kamu semua akan jadi orang yang rugi. Inilah orang-orang yang rugi yang Allah beritahu. Tak ada rahmat pada Allah, Allah tak bagi dia, tapi dia dengar juga. Allah buka hati dia tengok juga. Tapi dengan tengok dengan cemoohan, mendengar dengan jijikkan, dengan cepikkan. Apalah puak ni, puak baru ni, mengkafirkan. Sebab apa? Tak belajar, tak pernah tahu ni apa syariah ni. Tak ada dalam awam, tak ada pengajian orang awam. Sebab tu saya kata saya tak nak pecahkan. Tapi apa boleh buat, dah wajib pada saya, pada kita, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk rujukan untuk masa depan. Sampai bila kita nak
jahil macam ni ya paman, betul? Hasil daripada ketahuan, sebab tu kuliah muslimin ini yang kita lihat, kita lahir daripada sini lahirnya kuliah muslimin ini. Tak kisahlah apa pun, berkat muafakat kita menafaatkan ilmu ini, hasilnya insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara. Walaupun kita bercakap benar, walaupun baik, walaupun tidak diterima mana-mana orang pun, tetapi benda ni benar. Bukan kita nak mensyirikkan orang, bukan kita nak hukumkan orang gapir ke, tidak. Kalau kamu belajar, kamu tahu apa benda yang kita cakap.